Hai, selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi. Pastinya pada jam ini kita selalu diskusi satu topik yang sangat menarik, kritis. Tapi topik kali ini saya kira topik yang digemari Afizi kerana nak jadi cantik tu adalah naluri setiap insan. Tak kira lelaki atau perempuan. Afizi ni nampak je macam ni. Tapi dia nak kulit dia smooth, lembut, tak ada jerawat kan? Betul. Bertitik tolak dari situ, pelbagai inovasi dalam bidang kecantikan dapat kita lihat sekarang dan dapat kita gunakan. Paling banyak bereksperimen dengan produk kecantikan ini pastinya negara-negara seperti Korea Selatan dan juga Thailand. Tapi di negara kita ni tak kurang hebatnya kerana kalau kita nak cakap pasal kecantikan ni, kebanyakannya produk kecantikan menggunakan bahan semula jadi seperti buah-buahan dan juga rempah ratus. Hafizi. Dan hari ini kita nak kupas berkenaan dengan satu inovasi produk kecantikan yang berasal daripada nenas. Yang biasanya kita tahu nenas mempunyai pelbagai manfaat, lebih-lebih lagi jika digunakan dalam masakan ataupun dimakan secara mentah begitu saja, cicah dengan kuah rojak, jijik, sedap tu. Dan untuk mendapatkan nutrien di dalamnya. Dan yang kita tak tahu adalah enzim dalam nenas ni turut sama boleh dimanfaatkan dalam menghasilkan produk kecantikan sekaligus membebaskannya daripada penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Ini yang kita akan kupas untuk kita bincang lebih lanjut berkaitan dengan teknologi enzim nanas. Bersama tetamu kita Dr. Suhana Elias Hussein Misnan, pakar bioteknologi juga pengerusi eksekutif serta pengasas Ensu Life Science. Dr. Suhana, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sihat ya? Ya, Sihat, sihat alhamdulillah. Baik, doktor, bagaimana dan di mana status negara dalam pembangunan teknologi enzim ini pada masa sekarang? Okey, kalau kita nak bercerita tentang kedudukan teknologi enzim dekat Malaysia ni, sebab kami memfokuskan dekat nenas, so saya melihat teknologi pengkomersialan berasaskan enzim ni untuk kosmetik masih lagi terlalu sedikit lah. Dari segi percentage saya tak dapat amount dia. Tapi untuk kosmetik, consider we are the first dekat Malaysia yang memfokuskan produk kosmetik berasaskan enzim nenas ni, Fizi. Dan Dr. Su, kalau sebagai pakar bioteknologi itu bagaimana asalnya inovasi ini melalui Ensu Life Sciences boleh tercetus dalam mengenal pasti untuk membangunkan teknologi enzim daripada nenas itu sendiri? Okey, jadi kalau macam mana tercetusnya idea ni, sebenarnya sebelum ni saya dah terlibat banyak juga Gigi dan Gigi dalam pembangunan produk dan pengomersialan produk-produk herba tempatan. Sebelum ni pernah saya komersialkan produk berasaskan sirih, lepas tu lempoyang temulawak. Semua herba-herba daripada Malaysia. Jadi melihat potensi ni, sebenarnya negara kita ni subur dengan sumber-sumber alam semula jadi. Herba-herba yang sangat bagus yang kita boleh komersialkan. Macam daripada herba-herba daripada negara luar yang diorang komersialkan. Jadi potensi nenas ni sebenarnya kita melihat. Negara kita salah satu negara yang pengeluar nenas yang terbesar kat dunia, walaupun kita bukan top 10, lebih kurang ladang di Malaysia ni lebih kurang dalam 16,000 hektar. Di Malaysia dia melibatkan 5,000 pekebun, 5,000 pengusaha nenas di Malaysia, iaitu pengeluaran setahun lebih kurang 400,000 metrik tan setahun. Just imagine, daripada 400,000 metrik tan setahun ni, industri nenas ni menyumbang sisa atau biomass dalam industri pengetinan sebanyak lebih kurang 50% untuk industri pengetinan. So kulitnya, empulurnya, tengahnya tu dan jambulnya biasanya dibuang atau dibagi makan tu haiwan ruminan dan dibuat baja lah. Jadi melihat potensi ni, saya melihat kita perlu lakukan sesuatu untuk mengatasi masalah ni. Maksudnya kita kena merawat, kita kena gunakan sisa yang masih ada potensi yang besar ni dari segi sudut saintifiknya. Jadi sisa atau yang kita panggil selepas ni biomass. Sebab bila kita cakap sisa, orang ingat benda-benda yang terbuang, ada lalat, ada kantong sampah dari segi. Jadi sisa daripada industri nenas ni atau selepas ni saya panggil biomass, daripada kulitnya, daripada empulur tengahnya yang keras tu dan jambulnya, kita proses dan kita jadikan produk. Sebab kita tahu daripada kulitnya, daripada jambulnya dan daripada empulur tengahnya tu mengandung enzim bromelain yang sangat banyak. Dan untuk ini saya kena buktikan dari sudut sains, sudut kerja-kerja makmal.
untuk memastikan apa yang kita fikirkan atau apa yang kita bayangkan tadi memang wujud tentang enzim bromelain ni. Jadi untuk kerja-kerja ni saya tak dapat mampu lakukan seorang. Kami tak dapat mampu lakukan sendiri. Jadi kami perlu ada berkolaborasi dengan agensi-agensi kerajaan. So bila kita ketengahkan idea ni kepada pihak Sirim Berhad, Sirim Berhad bersetuju dan mereka telah bekerjasama dengan kami, berkolaborasi dengan kami untuk melakukan penyelidikan terhadap biomass daripada nenas ni untuk kita bangunkan sebagai bahan aktif dalam kosmetik. Fokus kita adalah untuk menghasilkan atau mengekstrak enzim bromelain daripada biomass nenas. Alhamdulillah, idea kita asal daripada nak jadikan waste to wealth, wealth to health. Alhamdulillah berjaya dan result yang kita dapat juga seperti mana yang kita bayangkan sebelum ni. Jadi enzim bromelain ni untuk makluman PG dan juga Gigi, enzim bromelain ni kita tahu dia adalah proteolytic enzyme. Dia bagus selain daripada sudut-sudut kesihatan untuk makanan, ia juga bagus kandungan dalamnya untuk digunakan dalam kosmetik. So, sebagai orang kosmetik orang kosmetik dan saya juga berlatar belakangkan bidang bioteknologi. Jadi saya perlu lakukan sesuatu, rasa tanggungjawab saya sebagai seorang bioteknologi untuk gunakan enzim bromelain ni, bagaimana ia akan digunakan dan berkesan sebagai bahan utama dalam kosmetik yang akan kita bina bersama-sama dengan Sirim. So, penyelidikan di Sirim berjalan lebih kurang dalam 2 tahun, tapi tempoh sehingga pekomersialan yang ambil masa 3 tahun, iaitu kita komersialkan pada 2019. Gigi. Dan Dr. Su, apa antara manfaat enzim nenas ini khususnya dalam menghasilkan produk kecantikan ni? Dan yang paling pentingnya orang tanya, kenapa nenas bukan bahan lain? Contohnya lemon ataupun betik misalnya. Sebab kalau kita dengar selalunya buah-buahan seperti ini yang banyak manfaat dan khasiat dan sebagainya kan. Tapi nenas ni orang kata bersifat tajam lah dan sebagainya kan. Okey. Tentang nenas ni memang banyak perkara negatif orang sebutkan. Dia tajam, dia pedas, dia kalau kita makan banyak pun lidah. Jadi Fizi, GT dan juga mungkin penonton kat luar sana, kita spesifik menggunakan nenas yang satu jenis je lah, iaitu MD2. MD2 ni dia tidak lidas lah bahasa biasa ni, tidak tajam dekat lidah. Dan dia banyak ditanam sekarang ni, dan harga dia memang sangat mahal. Jadi hasil-hasil daripada nenas yang ada, sebenarnya dalam nenas ni, dalam enzim bromelain tadi, dia punya sifat-sifat yang boleh bantu untuk dalam bahasa biasa, untuk bantu, dia ada karakter boleh properties yang boleh bantu untuk mencerahkan kulit, merawat kulit. Sebab dia protein, proteolytic. Dia boleh, dia soft punya exfoliate untuk kulit. Dia lembut. Dia buang kulit-kulit mati ni secara lembut, bukan mengelupas dengan teruk. Jadi proses proses rejuvenating untuk kulit ni sangat bagus. Dan satu lagi sifat-sifat yang terbaik dalam enzim bromelain yang kita temui yang mengejutkan kami semua, ia mampu untuk membantu meningkatkan kadar kelembapan kulit kita sangat tinggi dan sangat cepat memberi kadar kelembapan kepada kulit. Jadi orang-orang seusia dengan saya dan mungkin lebih atau kurang, saya dah 53 masuk 54. So usia-usia macam saya ni kulit ni selalu kering. Kulit ni kering, bila kering ni dia akan menambahkan wrinkle, mencepatkan wrinkle, mencepatkan penuaan sebagainya. Jadi dengan menggunakan active ingredient daripada bromelain enzyme tadi ni, kita dapat meningkatkan kelembapan kulit. Cara mudah yang kita nak faham, kulit kita kalau kering, kita renjiskan dengan air, kita akan nampak kulit kita makin segar. Macam tu. Jadi dengan menggunakan produk kosmetik yang berasaskan pada enzim bromelain, kita dapat kesegaran yang macam tu, Gigi dan juga Gigi. Dan Dr. Su, bagaimana sebenarnya proses yang dilakukan untuk menghasilkan produk kosmetik berasaskan enzim nenas ini?
Okey, untuk menghasilkan produk kosmetik berasaskan enzim nenas DDG, dia sebenarnya melalui proses yang panjang. Ya. Pertamanya kita nak kena spesifik sumbernya. Daripada nenas tadi mesti satu jenis je. Tak boleh campur-campur nenas yang mungkin ada jenis Josephine, ada jenis banyak jenis nenas kan. So kita fokuskan kepada MD2 saja. Dan kita dapatkan sumber nenas ni juga daripada satu sumber saja untuk memastikan kualiti, sebab kita percaya produk yang bagus mesti datang daripada sumber yang bagus. Jadi kita pilih satu jenis saja MD2 dan daripada satu sumber saja, iaitu daripada kulit Pineapple Farm di bawah Jacob di Johor Bahru. Dia support kita dan kita bekerjasama dan kita dapat bekalan daripada sana. Itu adalah proses awal. Dan kita ambil biomass tadi, kita buat pembersihan, kita buat penyucian semua. Kemudian kita lakukan extraction atau kita lakukan penulinan di makmal sehingga kita dapat bahan aktif tersebut. Selepas itu kita buat pengujian yang sangat ketat. Pengujian yang panjang prosesnya, yang berulang kali, mungkin 1000 kali, mungkin 500 kali untuk kita uji. Ada peringkat-peringkatnya. Ada peringkat. Pertamanya pastikan bahawa betul-betul enzim ini wujud dan seterusnya kita uji enzim ini betul-betul bekerja macam mana kita nak. Maksudnya kalau kita cakap dia melembabkan, betul kita buktikan dia mampu melembabkan kepada kulit. Dan seterusnya, enzim ini tadi, ujian di makmal telah berkesan, ujian menggunakan sel. Kita menggunakan satu teknologi baru untuk maklumat GG dan juga fizi. Kita menggunakan model 3D sel manusia. Kita adalah produk lokal pertama yang menggunakan kaedah ni untuk ujian tissue culture, animal tissue culture. Tapi kita menggunakan model sel 3D yang sebenar. Jadi daripada situ ujian-ujian makmal, kajian-kajian yang kita buat dengan data-data yang kita ada membuktikan bahawa result yang kita nak ada signifikan macam mana yang kita plan sebelumnya. Itu baru peringkat makmal. Peringkat makmal berkesan. Dan seterusnya kita pergi ke upscaling. Kita pergi pre-commercialization. Kita nak cuba pula kepada sebenarnya kat manusia berkesan atau tidak. Jadi untuk proses ni, kita ambil sampel iaitu kepada manusia dan proses ni kita panggil in vivo. Kalau di makmal tadi, in vitro punya analisis atau in vitro study. So sekarang kita buat in vivo. Kita uji pada 100 orang menggunakan produk yang kita telah bancuh, kita telah campurkan dengan bromelain enzim yang kita extract tadi, dan resultnya alhamdulillah sama, kita dapat result yang berkesan macam mana kita dapat dekat makmal. So selepas tu baru proses pengomersialisasi. Jadi proses ni sangat panjang, dia ambil masa tak silap lebih daripada 2 tahun dan kita komersialkan dalam tempoh 3 tahun lah. Mana kata pada 2019 3 tahun sebelum tu kita buat tadi tu. Bukan ambil sebulan ke seminggu terus keluarkan produk gigi. Menjawab tak saya punya ni? Ya, betul. Dr. Su, jadi kalau kita nak cakap, mungkin apakah jenis-jenis produk kecantikan yang dihasilkan itu nanti selepas ini kita nak kupas. Tapi sebelum kita berhenti berehat, untuk sebiji nenas itu sebenarnya apakah yang digunakan, isinya ataupun termasuk kulit di luar sekali? Oh, nak saya jawab Okey. Nenas ni kita tadi macam saya bagi tahu awal tadi, Gigi. Dalam industri protein selalu kita tengok kalau kita buat koktail apa semua kan, kita beli yang tin tu, kita dapat yang bentuk macam donat ring tu kan. Okey, yang itu kita tak gunakan. Kita fokus pada kulit, empulo dan jambul. Di mana empulo ni memang tempat yang mengandungi enzim bromelain yang sangat tinggi. Kulitnya juga gitu dan juga jambulnya gitu. Jadi kita fokus kat situ saja. Yang bentuk ring tu kita tak ambil di sini. Yang pastinya yang lebih tu boleh dimakan. Yang selebihnya digunakan untuk produk kecantikan. Kita nak tahu apa jenis produk-produk yang telah dihasilkan ni. Ada sabun pencuci muka atau apa saja. Sekejap lagi bersama dengan Dr. Su, tapi kita perlu berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini. Setiap hari saya membuat pilihan. Pilihan untuk kehidupan yang lebih baik. Bukan untuk diri sendiri sahaja, tapi untuk komuniti di sekeliling. Baik dari segi moral dan ekonomi. Bagi saya seorang hero. Anda juga boleh jadi seperti saya. Bagaimana? Hai, saya Sanggita Krishnasamy dan saya membeli barangan Malaysia.
datang ke destinasi cerita-cerita terhebat. It's Judgment Day. We have to stop him. Barisan pemenang yang terus diingati. 오직 선배 걱정만 하는 거죠. Membangkitkan daya imajinasi kita. We could pretend to form an attachment. We're just the messengers here. Kejutan menanti anda. Loki is unpredictable. You have something I want. Welcome home. Yang terus membuai emosi. I did not kill you. Kind of dramatic. Jalanan ke dunia fantasi. War is not over. 뭐냐고. Di sini, cerita adalah bintangnya. When does the show start? Only a good time. It's gonna be more. Ini adalah Destinasi Anugerah. Layari laman web atau WhatsApp kami untuk maklumat lanjut. Baik, kita nak teruskan bercakap mengenai teknologi enzim dalam nenas yang boleh menghasilkan produk kecantikan, yang mana teknologi ataupun inovasi kecantikan ini sebenarnya adalah sesuatu bukannya perkara asing. Banyak negara luar pun telah saya kira masuk ke dalam teknologi kecantikan ini, seperti Korea Selatan dan juga Thailand yang sangat aktif menghasilkan banyak produk kecantikan, tapi negara kita tak kurang hebatnya kerana sudah ada inovasi berasaskan nenas menggunakan teknologi enzim daripada nenas itu sendiri. Kita nak terus bercakap dengan Dr. Su, penyelidik bioteknologi dan juga pengasas Ensu Life Sciences. Dr. Su, kita nak tahu juga apa jenis ataupun apa produk-produk kecantikan yang telah dihasilkan melalui teknologi enzim nenas ini. Okey, alhamdulillah Gigi di sini waktu penyelidikan tu kita cuba banyak produk sebenarnya. Tapi fokus yang asal kita terus fokus kepada 3 produk asas kita lah. Pertamanya kita cleanser, cara kita main cleanser. Yang kedua kita ada serum. Okay. Serum berasaskan bromelain enzyme. Dan yang ketiga kita ada sleeping mask, sleeping mask. So ini adalah produk-produk asas kita waktu kita buat pendidikan. Sebenarnya ada banyak produk. Jadi untuk menjimatkan masa waktu tu, kita fokus kepada 3 dulu. Dan selepas setahun kemudian kita baru tambahkan, kita dah ada sekarang, kita dah ada velvet, foundation, kita ada lip matte, kita ada beberapa produk lagi lah kita campurkan. Di dalamnya ada bromelain enzyme. So masa commercialization asas tu adalah 3 produk tadi, iaitu pertamanya cleanser tadi, kedua serum, dan ketiga sleeping mask. Dan proses ni berterusan Zizi. Selepas ni ada banyak lagi produk tengah bersusun kat belakang untuk kita keluarkan. Boleh bagi kami cuba, Dr. Su? Tentunya boleh, sangat boleh. Saya tengok Fizi dengan Gigi pun tekstur kulit daripada jauh ni memang nampak cantik. Fizi paling jaga muka. Ini make up. Tapi sebenarnya memang betul dekat dunia sekarang ni, tak kira lelaki perempuan, dan zaman metrosexual ni kan, lelaki juga sebenarnya, saya sendiri, saya sangat pentingkan penjagaan kesihatannya dari segi muka, rambut. Dia dah lagi orang dah usia macam saya ni, dah lebih 50-an kan. Saya juga teringin nak nampak kacak lagi kan. Wah, jadi nampak. Tapi doktor tak nampak macam 50, nampak 40 macam tu kan. Betul. Jadi saya kena hantar 2 set untuk Fizi. Pandai awak. Okey, baik doktor, kita nak teruskan dengan perbincangan memandangkan Ensu Touch adalah produk kecantikan pertama di Malaysia guna enzim nenas sebagai bahan aktif utama. Bagaimana untuk imbangi antara permintaan dan juga pengeluarannya? Okey, untuk imbangi permintaan dan pengeluarannya, selalunya kita ada planning. Kita ada planning dengan tim-tim kita, termasuk tim marketing kita, termasuk pembekal bahan mentah kita. Jadi planning ni kita kena buat awal. Dalam bisnes kita kena buat fokus dan sebagainya, berapa yang kita nak hasilkan ke depan. Jadi benda ni memang kita buat awal. So far, dengan capacity machine yang kita ada dekat kilang, pekerja yang kita ada, dan bekalan nenas yang memang Kulim Pineapple Farm ni adalah ladang nenas, pemilik ladang nenas yang terbesar yang gitu kat Malaysia ni. Berbanding dengan pengusaha-pengusaha lain. Dia dimiliki oleh Jacob. Jadi dari segi bekalan bahan mentah tak ada masalah. Dari segi capacity machine yang ada, yang kat gambar sekarang ni, yang kita ada juga tak ada masalah. Dan
kolaborasi kita, kerjasama kita, support daripada SIRIM juga memang tak ada masalah dari segi technical support. Jadi saya rasa tak ada masalah. Cuma planning kami terencat sekejap because of PKP, pandemic outbreak. Corona outbreak. So kat situ memang terganggu sikit lah Fizi, Gigi. Dan juga saya juga tertanya-tanya apabila doktor mengatakan bahawa penggunaan ataupun penghasilan produk kecantikan yang menggunakan enzim nenas ni, nenas yang digunakan adalah nenas yang sedikit mahal ya, kerana tak nak ada rasa pija, pedas itu. Betul. Tapi adakah itu akan memberi kesan kepada harga barangan kecantikan itu sendiri nanti, doktor? Oh tidak, sebab kita ambil ni Gigi macam sebenarnya kalau cerita awal tadi kan. Kita ambil ni dia punya biomass, iaitu kulit dia, empulau tengah dia dan jambul. Yang dalam industri nenas biasanya dibuang atau digunakan untuk makanan ruminan, haiwan ruminan seperti lembu, kambing, atau ditanam untuk dibuat baja. Jadi kita hanya ambil bahan-bahan yang terbuang daripada industri nenas tadi. Kita proses, kita hasilkan enzim daripada bahagian kulit, empulau dan jambul ni saja, Gigi. Jadi dia sebenarnya meningkatkan value nenas itu sendiri. Nenas yang itu memang nenas yang paling mahal, tapi kita ambil luarannya yang sepatutnya dibuang, tak ada nilai, tapi sekarang kita menambah nilaikan biomass itu tadi. Dan doktor, dalam masa yang sama juga apa sasaran apabila telah pun dilakukan penyelidikan dan dikomersialkan, apa sasaran? Adakah Ensu mahu melihat produk kecantikan menggunakan bahan nenas ini semakin banyak di pasaran? Mungkin ada sasaran-sasaran tertentu yang mahu dicapai untuk tempoh 5 tahun ke? Okey, Gigi dan makluman Fizi juga dan juga penonton di luar sana ya. Pasaran kosmetik ni secara global dia sangat besar sebenarnya. Kalau kita melihat statistik pada 2019, nilainya adalah 380 bilion US dollar. Just imagine, industri kosmetik kecantikan ini nilainya adalah 380 bilion US dollar. Dan untuk Malaysia saja nilainya adalah 2.7 bilion US dollar untuk pada tahun 2019 juga. Jadi ini kita melihat apa sumbangan kita kepada dunia kat luar sana. Kita tengok dulu Korea hanya negara yang tak pernah kita dengar tentang kosmetik. Dan sekarang dia jadi peneraju, dia jadi trendsetter untuk industri kosmetik dekat dunia. Dan kalau kita melihat negara kita juga potensinya, kita sebenarnya kaya dengan sumber, kaya dengan herba-herba yang sangat bagus yang potensinya boleh digunakan untuk bahan mentah kosmetik. Jadi planning saya selain daripada memasarkan produk yang kami keluarkan ke luar negara, kami juga bercadang mungkin satu masa nanti kami jadi pembekal bahan mentah, bahan-bahan aktif untuk kosmetik kepada dunia juga, Izzy. Tapi itu impian kami lah. Sebab tu kami berani invest. Kat belakang-belakang saya ni, mesin-mesin yang kita invest, nilainya sangat tinggi dan biasa ada dekat pusat penyelidikan. Tapi kami cuba adakan sendiri. Ini dekat makmal kami, dekat kilang kami sendiri, dekat Yusul Live. Pastinya setiap impian tu akan disusuli dengan cabaran dan halangan, Dr. Su. Tapi kalau Dr. Su boleh terangkan, kongsikan di sini, apa mungkin halangan, cabaran dalam membangunkan teknologi enzim ini? Adakah ia berkaitan dengan masalah bekalan bahan mentah enzim nenas itu sendiri, ataupun usaha penyelidikan berterusan, atau kemajuan teknologi itu sendiri dalam negara kita? Dan jika boleh saya tambah, adakah support system untuk meneruskan teknologi itu okey di Malaysia? Okey, Gigi sejak Gigi dulu Fizi. Fizi dua set. Okey, dari segi tadi? Halangan. Halangan. So halangan kami yang paling besar sekali bila buat penyelidikan ni, kita tak tahu apa result dia. Jadi halangan kami adalah untuk pastikan bahawa result yang kita nak tu kita dapat. Jadi sepanjang kita buat penyelidikan, kita ada benda gagal, ada benda berjaya kan. Jadi tapi syukur kami, halangan kami pada tahun kami dapat result yang sangat bagus untuk sampai kita komersialkan ni lah. Dalam proses tu memang panjang. Dia melibatkan ramai orang buat penyelidik. Bukan saya seorang. Dekat SIRIM dekat pegawai pakar daripada SIRIM, lebih daripada 12 orang saintis pakar yang membangunkan produk ni.
Dan hari-hari dia buat pendidikan. Mereka melalui kegagalan, kejayaan, sampai dapat satu metod yang boleh diguna pakai dan sehingga kita komersialkan. Itu adalah halangan pertama. Halangan kedua, penyelidikan ni dari segi bajet lah Gigi. Bajet penyelidikan ni sangat besar. Selain masa yang panjang, perlukan tim yang kompetent yang ramai, dia juga perlukan bajet yang sangat besar yang ratusan ribu sehingga sejuta macam tu untuk buat penyelidikan. Jadi selain panjang, bajet yang besar, itu adalah halangan untuk penyelidikan Gigi. Dan seterusnya tadi Fizi, soalan apa? Support system, sokongan. Sistem sokongan itu dalam negara kita. Yelah, untuk usahawan seperti ini kan, bagaimana? Ya. Dia sokongan sebenarnya daripada pihak kerajaan. Alhamdulillah Gigi. Kita dapat, macam kami dapat support daripada pihak SIRIN, daripada Kementerian Pertanian, kami dapat daripada Kementerian Sains, kita dapat support. Mungkin selepas usaha kami lah turun naik tangga, jumpa mereka, terangkan apa yang kita nak buat kan. Jadi saya minta juga sebenarnya ucapan kat luar sana, kalau mungkin ada keinginan atau mungkin ada impian nak bangun sesuatu, kena pergi jumpa mereka ni, pergi jumpa pakar-pakar dekat macam SIRIN, dekat universiti. Kita tahu macam UTM ada buat, UKM ada buat, FRIM ada buat. Dan mereka sebenarnya memang hendak industri player ni datang berkolaborasi dengan mereka. So macam saya setakat ni saya memang memilih dengan pihak SIRIN. Sebab saya nampak kat sana ada tim kat sana yang boleh bekerjasama dengan saya dan saya setakat ni belum cuba lagi dengan tempat-tempat lain. Tapi saya boleh katakan support memang terbaik. Support memang terbaik. Ya, Dr. Su, akhir sekali, adakah produk kecantikan berasaskan enzim nenas ni telah pun mula dipasarkan di pasaran? Kalau dah, di mana nak dapatkan tu? Okey, produk ni memang dah kita marketkan since kita launch pada March 2019 dekat Bayu Usahawan waktu tu dekat KLCC. Kita dah pasarkan waktu tu lah. So far kita guna satu platform je iaitu belian secara online. Boleh je type je dekat Facebook, dekat Instagram, type je Ensu Touch. Keluar dia merata-rata boleh beli kat situ. Boleh beli boleh dapatkan daripada Facebook kami atau nak mudah lagi ensutouch.hotline. Dan silap saya macam tu lah. Tapi banyak type je Ensu Touch keluar. Dekat Facebook, dekat apa boleh beli kat sana. Okey, baik. Doktor pun kena Google alamat Astro Awal ni. Kirim juga. Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih kepada Dr. Suhana Elais Hussein Misnan, penyelidik bioteknologi, pengasas Ensu Life Science, kongsikan manfaat inovasi dan teknologi enzim nanas kepada kita semua tadi, Gigi. Pastinya industri kosmetik dalam negara kita sering berinovasi dan inovasi beginilah yang kita galakkan dalam kita nak bawakan lebih banyak orang masuk dalam industri kosmetik itu sendiri seperti Korea Selatan dan juga Thailand ya. Baik, itu saja perbincangan kami. Dengan itu saya Gigi Ahmad. Saya Fizal Zaman. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Untuk memastikan Malaysia ada ke depan. Kita boleh hentikan spekulasi adalah Melayu balik kepada support system. Bukan orang yang membuat polisi. Kalau itu yang dikehendaki, fine. Mungkin kita berbeza pandangan. Tapi kita mempunyai kuasa yang boleh menentukan budaya di masa hadapan. Polisi yang mesra wanita, sudah tentu dia akan datang daripada pemimpin wanita. Ini semua jodoh. Kau kena percaya dengan jodoh. Pulang ada sendiri pun nak rampas. Dua beradik menjadi saingan. Saya nak melamar anak pakcik. Siapa? Riana. Orang ni orang kaya. Kalau tahu kan kita ni musuh. Dia tak setaraf dengan kita. Tolong jangan pemainkan Riana. Isnin hingga Kamis di Astro Ria dan Astro Go. Salam Ramadan bersama Go Shop. Sambutan lebih kepelbagaian. Pelbagai rangkaian produk untuk persiapan bulan Ramadan anda. Antaranya hidangan sihat, hiasan dan kemasan rumah, serta kesihatan dan kecerdasan. Kita juga ada kelengkapan ilmiah dan